Tun Dr. Mahathir Mohamad, Bapa Pemodenan Malaysia. Siapakah Tun Dr. Mahathir Mohamad? Tun Dr. Mahathir dilahirkan pada hari Jumaat tanggal 20 Disember 1925. Putera kepada pasangan Muhammad bin Iskandar dan Wan Tempawan binti Wan Hanafi ini dilahirkan di rumah bernombor 18 Lorong Kilang Ais bersebelahan dengan Jalan Pegawai Seberang Perak, Alustar, Kedah. Berkenalan dengan seorang gadis dari Selangor bernama Siti Hasmah Muhammad Ali, kini Tun Dr. Siti Hasmah yang mengikuti bidang pengajian yang sama di King Edward VII College of Medicine berlanjutan sehingga mereka menamatkan pengajian masing-masing. Hubungan erat yang terjalin semasa di Singapura telah diakrabkan lagi setelah kedua-duanya diijab kabulkan sebagai suami isteri pada Ogos 1956. Bahagia ini telah dikurniakan 7 orang cahaya mata iaitu Marina, kini dikenali sebagai Datin Paduka Marina, Mizan, Melinda, Mohzani, kini Datuk Mohzani, Mukhlis yang kini dikenali sebagai Datuk Mukhlis, Maizura dan Nazhar. Sedikit latar belakang pendidikan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tun Dr. Mahathir Mohamad memulakan alam persekolahan di Sekolah Melayu Seberang Perak pada tahun 1930 selama 2 tahun. Beliau melanjutkan pengajian menengah di Government English School, Alustar yang kini dikenali sebagai College Sultan Abdul Hamid. Beliau tamat dengan keputusan senior Cambridge yang cemerlang pada tahun 1945. Dalam tahun 1947, selepas tamat pengajian peringkat menengah, Dr. Mahathir telah ditawarkan beasiswa Kedah untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang perubatan di King Edward VII College of Medicine, Singapura. Semasa di kolej, beliau merupakan seorang pelajar yang tekun dan bersungguh-sungguh dalam pelajaran, aktif dalam sukan rugby dan sentiasa mengambil berat tentang kebajikan pelajar-pelajar lain. Pada tahun 1953, beliau telah dianugerahkan ijazah Doktor Perubatan MBBS dari University of Malaya. Ciri-ciri kepimpinan beliau yang pertama, seorang pemikir dan revolusioner. Beliau telah memperkenalkan dasar pandang ke timur. Dasar pandang ke timur merupakan dasar ekonomi yang dilancarkan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 8 Februari 1982. Ketika itu, Dr. Mahathir baru menjadi Perdana Menteri Malaysia pada 1981. Dasar ini diumumkan semasa persidangan 5th Joint Annual Conference of Majica Jamaica di Hotel Hilton, Kuala Lumpur. Dasar ini sebagai reaksi kepada dasar Buy British Last yang juga diumumkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad pada Oktober 1981. Dasar pandang ke timur bermaksud pihak kerajaan Malaysia dan swasta menjadikan negara Jepun dan Korea Selatan sebagai contoh etika bekerja. Lebih 15,000 rakyat Malaysia telah memperoleh manfaat menerusi dasar itu. Beliau juga memperkenalkan konsep pensyarikatan Malaysia. Dasar pensyarikatan Malaysia 1984 telah diperkenalkan pada tahun 1983 sebagai satu pendekatan asas bagi pembangunan negara. Antara objek penubuhannya adalah mewujudkan kerjasama erat, bermakna dan berkesan antara sektor awam dan swasta demi pembangunan negara bagi mencapai faedah bersama, menghapuskan sifat permusuhan antara kedua-dua sektor dan menggalakkan perkongsian maklumat dan saling memahami akan prosedur dan matlamat kedua-dua belah pihak, meningkatkan hasil negara. Beliau juga meningkatkan penyertaan Bumi Putera dalam pemilikan saham sektor perusahaan dan perdagangan dengan penubuhan permodalan nasional berhad PNB dan amanah saham nasional serta amanah saham bumi. Ciri kepimpinan kedua beliau ialah seorang pemimpin yang berwawasan tinggi. Beliau telah memperkenalkan wawasan 2020. Wawasan 2020 ialah sebuah wawasan kerajaan Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia ketika itu, yang bertujuan untuk
meningkatkan Malaysia menjadi sebuah negara perindustrian dan negara maju sepenuhnya menjelang tahun 2020. Yang dimaksudkan sepenuhnya terangkum bukan sahaja bidang ekonomi tetapi juga bidang-bidang politik, sosial, kerohanian, psikologi serta juga perpaduan nasional dan sosial antara lain. Kesemua ini juga melibatkan persoalan keadilan sosial, kestabilan politik, sistem kerajaan, mutu hidup, nilai sosial dan kerohanian, maruah bangsa serta juga keyakinan. Ciri ketiga ialah seorang pemimpin yang menggerakkan suatu pembaharuan ke arah yang lebih baik. Beliau telah membaiki dan meningkatkan mutu perkhidmatan dalam sektor awam. Antara langkah yang telah diambil adalah mengubah masa kerja, mengarahkan penggunaan kad perakam waktu, mengarahkan penggunaan kad tanda nama, melaraskan waktu antara Semenanjung, Tanah Melayu dan Sabah Sarawak. Dr. Mahathir adalah seorang yang menjaga waktunya. Sehubungan itu, beliau telah menukar waktu negara dengan mempercepatkan setengah jam di Semenanjung agar selaras dengan Sabah dan Sarawak sebagai satu usaha integrasi nasional. Dalam proses itu, Singapura telah diyakinkan untuk turut serta. Beliau juga memperkenalkan projek Lebuh Raya dan LRT. Projek Lebuh Raya menghubungkan utara, selatan dan timur barat. Semenanjung telah menjadikan Malaysia negara yang mempunyai rangkaian lebuh raya antara yang terbaik di dunia. Malaysia juga melangkah ke era pengangkutan berteknologi tinggi apabila transit aliran ringan LRT diperkenalkan di Kuala Lumpur. Selain itu, beliau turut memperkenalkan bandar pentadbiran moden. Pada September 1996, kerajaan telah mengumumkan pembinaan bandaraya pentadbiran Persekutuan Putrajaya yang bernilai 2.6 bilion ringgit Malaysia. Putrajaya, sebuah bandar pentadbiran terancang mempunyai falsafah murni ke arah mempertingkatkan produktiviti pentadbiran awam negara dan seterusnya mewujudkan kerajaan elektronik. Ciri kepimpinan yang keempat ialah seorang pemimpin yang mempunyai misi dan visi dalam pentadbiran. Dr. Mahathir telah memperkenalkan dasar pandang ke timur yang telah membawa beberapa perubahan positif. Antaranya adalah perubahan struktur, kad perakam waktu kerja punch card, penggunaan tanda nama name tag, penubuhan pasukan meningkat mutu kerja QCC, konsep pejabat terbuka, perkhidmatan kaunter, perkhidmatan pembayaran bil setempat, file media dan manual prosedur kerja. Manakala, untuk perubahan sikap pula, perkhidmatan bertambah cemerlang, konsep bersih, cekap dan amanah BCA, kepimpinan melalui teladan KMT. Untuk latihan dan kursus pula, latihan perindustrian dan teknikal, program pengajian akademik, program pengajian teknikal, program kemajuan eksekutif, hubungan di antara institusi-institusi, skim latihan pembangunan usahawan. Beliau juga telah memperkenalkan dasar kependudukan 70 juta. Serangan ini kemudiannya telah dijelaskan dan dikemukakan sekali lagi oleh beliau dalam ucapannya semasa membentangkan kajian separuh penggal rancangan Malaysia keempat pada 29 hari bulan Mac 1984. Matlamat kependudukan ini diharapkan dicapai dalam tempoh 115 hingga 120 tahun. Secara tersuratnya, rasional di sebalik dasar ini adalah disebabkan oleh jumlah penduduk Malaysia pada sekitar awal tahun 1980-an adalah masih kecil, iaitu kira-kira 14 juta orang, dan ada faedah-faedah besar jika kependudukan Malaysia dibesarkan dalam jangka perancangan di atas. Selain itu, jika dibandingkan dengan negara-negara jiran, Malaysia dengan kawasan yang seluas 334,000 km persegi secara relatifnya masing mempunyai bilangan penduduk yang sedikit berbanding dengan Thailand yang pada masa itu mempunyai penduduk sebanyak 45 juta dengan kawasan seluas 514,000 km persegi, manakala Republik Indonesia pula dengan kawasan tanah 2,027,087 km persegi mempunyai sebanyak 150 juta penduduk. Selain itu, rasional untuk mencapai matlamat kependudukan 70 juta adalah untuk menyediakan satu asas permintaan dan pasaran bagi keluaran industri-industri tempatan.
Ini akan mewujudkan keadaan persaingan dalam pasaran dan selanjutnya akan meningkatkan daya dan mutu pengeluaran untuk ekspor. Pertumbuhan penduduk adalah dianggap sebagai modal yang utama untuk kemajuan ekonomi dan sosial sebuah negara. Di samping itu, ianya juga dapat meningkatkan daya pengeluaran ekonomi. Selain itu, beliau telah memperkenalkan slogan bersih, cekap dan amanah. Pada pertengahan April 1982, YAB Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad telah melancarkan kempen bersih, cekap dan amanah sebagai satu dasar yang menjadi amalan kepada semua di negara ini. Konsep ini adalah selaras dan sebagai asas pada kempen kepimpinan melalui teladan pada 19 hari bulan Mac 1983. Objektif utama dasar ini adalah sebagaimana berikut. Bagi mewujudkan satu etika kerja dan sikap berkhidmat yang baru bagi rakyat Malaysia dengan memberi keutamaan kepada peningkatan hasil yakni produktiviti dan mutu kerja. Untuk meningkatkan semangat atau motivasi pekerja seiring dengan penerapan nilai-nilai Islam dan kepimpinan Melayu. Ciri kepimpinan kelima Tun Dr. Mahathir Mohamad ialah bersikap luhur dan tidak pentingkan pujian dan menjadi wira Islam. Sebagai contoh, beliaulah yang menggerakkan negara Islam yang lain untuk membantu Bosnia dan Herzegovina ketika umat Islam di sana disembelih oleh pengganas Serbia. Beliau pernah menangis ketika melawat bunker yang menjadi pejabat Yasir Arafat di Palestin. Dia jugalah pernah ditembak dan mengorbankan jawatan tertinggi yang beliau ada bagi menyelamatkan umat Islam di Bosnia.